السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونصلي ونسلم على رسول الله لا نبي بعده سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا منك فهما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم. آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. من Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Isra yang 45 mafhumnya, apabila kamu membaca Al-Quran maka kami jadikan di antara kamu dan di antara orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat itu satu dinding pemisah yang tertutup. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu katanya telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran kerana ia akan datang pada hari kiamat membawa syafaat terhadap golongannya. Alhamdulillah, sama-sama kita mulakan dengan Ummul Furqan dan salawat tafrijiyah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala dengan keberkatan suratul Fatihah dan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Allah Subhanahu wa taala curi rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua dan majlis ini, dan semoga Allah curi rahmat dan maghfirahnya kepada ibu-ibu dan bapa-bapa kita, guru-guru kita, sahabat kita, khususnya yang telah bertemu Allah lebih awal dari kita, yang semasa hayat mereka sering bersama kita mengamarahkan surau Nurus Salam yang indah ini. Dan tuan-tuan boleh pasang hajat masing-masing. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala istijabkan doa kita insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم وتستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Kuasa Surau Nurul Salam, Taman Pulau Indah, para asatizah, para tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin, hadirat yang mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan dan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita nikmat yang tidak terhingga, yang tidak terkira. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, sehingga kita dapat lagi pada hari ini melihat alam Allah Subhanahu wa taala yang tersegam indah di hadapan kita untuk menunjukkan kepada kita tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apa yang ada pada diri kita yang Allah tunjukkan dengan nikmat-nikmat yang tidak putus-putus, yang tidak mampu untuk kita kira. Kalau kita cuba juga untuk mengira, memang kita tak mampu untuk mengiranya, kata Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan untuk terus membuktikan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teruskan banyakkan bersolawat. Jadikan salawat sebagai rutin harian kita. Jadikan dalam hari kita ada waktu yang kita peruntukkan untuk kita bersolawat dengan solawat yang banyak kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedang Allah dan malaikatnya pun bersolawat ke atas baginda. Siapa kita untuk tidak bersolawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma salli ala habibika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah an-nabiy al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah. Jadi pada kali yang lepas kita telah lihat ayat Allah Subhanahu wa taala sehingga ayat yang ke-17, yang mana kita telah lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memandu ataupun membimbing Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana nak berhadapan dengan golongan munafik. Yang sebelum itu ayat yang ke-16 Allah beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakanlah la yanfa'akumul firar, tidak ada manfaat bagi kamu lari dari medan perang, jika kamu semua lari daripada kematian, awil qatl ataupun pembunuhan, wa idzal la tamatta'una illa qalila, dan jika kamu lari dari medan perang kamu tidak akan dapat kesenangan melainkan kesenangan yang sedikit, yang sebentar sahaja.
Kemudian ayat yang kita baca pada kali yang lepas juga, ayat yang ke-17, qul madzal ladzi ya'simukum minallah in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wala yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, madzal ladzi ya'simukum, siapakah yang dapat melindungi kamu semua minallah, daripada ketentuan Allah, in arada bikum su'an, jika dia hendaki bahaya atau bala bencana tertimpa ke atas kamu, ataupun au arada bikum rahmah, atau dia menghendaki rahmat ataupun kebaikan diberikan kepada kamu, wala yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira, dan tidak mereka akan beroleh daripada sisi Allah Subhanahu wa taala seorang pelindung pun, dan tidak juga mereka akan dapat seorang penolong pun kalau Allah Subhanahu wa taala nak timpakan kepada mereka bahaya, ataupun disebut sebelum itu kematian ataupun pembunuhan, walaupun di atas katil mereka sendiri, balik rumah disebabkan apa? Takut berhadapan dengan musuh, mereka buat alasan pintu mereka tidak berkunci dan sebagainya, balik rumah duduk atas katil. Tapi kalau Allah SWT nakkan mereka mati, disebabkan dibunuh dan sebagainya, mudah saja bagi Allah untuk mengadakan sebab untuk mereka mati juga di atas tempat pembaringan mereka. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini telah kita lihat pada kali yang lepas. Kita terus melihat ayat yang ke-18. Kita mulakan dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم. Satu persatu kita lihat huruf tajwid yang ada. Qad, huruf qaf, pangkal lidah bertemu dengan langit yang berdaging, hangkul lahmi. Qa, huruf dal qalqalah. Qad, huruf qaf isti'la, dal infitah. Jangan terus tebalkan dal, huruf qaf saja tebal. Qad ya'lamullah. Qad, qalqalah sughra pada dal bunyikan, jangan segan-segan. Kan kadang-kadang kita baca Quran nak qalqalahkan huruf qalqalah pun segan. Itu masalah. Jadi kena jelaskan bunyi qalqalah walaupun dinamakan qalqalah sughra. Qalqalah sughra ni qalqalah yang berlaku pada pertengahan bacaan, bukan ketika waqaf. Kalau waqaf disebut qalqalah kubra. Baik. Jadi bunyi qalqalah sughra ni dia lebih perlahan, letakkan hurufnya lebih ringan daripada qalqalah kubra yang ada pada waqaf, pada tempat waqaf. Qad ya'lamullah, qad ya'lamullah, ra'im dan gerongkong. Ya'lamullah. Kalimah Allah sebelumnya pada dhammah kita baca dengan apa tuan-tuan? Istilah dia taghlid, dengan taghlid ataupun tebal. Ini khusus untuk kalimah Allah yang dibaca dengan tebal, taghlid. Bila mana kalimah Allah sebelumnya baris dhammah atau membaris fathah. Ya'lamullahul kalimah Allah tidak ada tanda mat, tapi kita tetap baca dengan dua harokat mad at-ta'zim. Kalimah Allah ni kadang-kadang dia punya versi dia lain. Kadang-kadang kalimah Allah yang biasalah macam ni, tapi kadang-kadang ditulis dengan Allahumma. Dan dalam doa kita biasa Allahumma, itu kalimah Allah juga. Dalam Al-Quran kalimah Allahumma itu tetap juga tidak
letakkan tanda mat padanya. Tapi kita tetap juga baca 2 harokat. Allahumma. Dalam Al-Quran kalau jumpa. Jadi kita baca dengan taghlid di sini, tebalkan. Qad ya'lamu Allahul mu'awwiqina minkum. Hul, huruf ha kaki paling bawah, hu terus masuk lam infitah. Hul, buka, jangan terus moncong. Hul, hul mu'awwiqina, mu'awwiqina. Huruf qaf pangkal lidah mesti bunyi itu, qi. Ya, ihdinas siratal mustaqim, qim. Pangkal lidah, dia tak sampai pada kerongkong, pangkal lidah saja. Jangan dalam sangat. Ihdinas siratal mustaqim. Oh, dalam sangat tu. Itu orang Arab pun terkejut, dia dengar, Arab dia lagi daripada aku tu. Itu terlebih sangat. Pangkal lidah je, qi, qi. Jangan pula kita baca dengan huruf kaf. Ihdinas siratal mustaqim. Ni banyak yang baca gitu. Kalau kita baca begitu tuan-tuan, kita telah mengubah huruf qaf kepada huruf kaf. Kita mengubah perkataan Al-Quran. Kalau pendapat yang berat, dia kata tak sah solat kita kalau solat baca Fatihah macam tu. Sebab tu bukan surah Fatihah. Surah Fatihah huruf qaf, kita baca huruf kaf. Itu bukan surah Fatihah tu. Itu pendapat yang agak ketat dah. Pendapat yang rongga, dia kata surah Fatihah lagi tu cuma tak sempurna je lah. Jadi kita yang belajar Al-Quran ini mesti kita cuba untuk membacanya dengan sebaik yang boleh. Jadi huruf qaf, mu'awwiqina minkum, minkum, ikhfa hakiki. Huruf nun dihilangkan tanda mati untuk memberi isyarat kepada kita tak boleh dijelaskan bunyi nun itu. Tak boleh dibunyikan nun tu, min tak bunyi. Terus kita standby nak sebut huruf kaf, di bawah makhraj huruf kaf dia punya ikhfa-nya, sembunyikan bunyi nun itu di situ. Min infitah. Jangan muncul, jangan miung, jangan tebal. Minkum, minkum, satu harakat tutup, dua harakat panjang. Kemudian mim, tuan-tuan lihat. Sebelum mim huruf kaf. Ini tu huruf kaf tadi. Depan sedikit daripada makhraj huruf qaf. Huruf qaf pangkal lidah di depan sedikit. Kum, ada hamasnya. Kum gitu. Bunyi gitu, Minkum wal qailin. Kum, mim ada tanda matinya, menunjukkan kita kena baca dengan izhar. Jadi tuan-tuan diharapkan tidak ada lagi yang ragu-ragu dah nak baca huruf mim ni. Kadang-kadang bila kita tak berapa clear, kita jadi tak pasti mim ni nak dengung ke tak nak dengung. Minkum, nak dengung ke tak nak dengung mim tu, kan? Kita pun dengung je lah. Mudah-mudahan dapat pahala lebih sikit. Tak boleh tuan-tuan. Sebabkan apa? Mim ada tanda mati, hukumnya izhar. Kalau tak ada tanda mati boleh dengung. Sama ada ikhfa syafawi bertemu dengan ba ataupun idgham mithlan syafawi jumpa dengan mim. Jadi di sini kita baca dengan izhar syafawi. Minkum wal kum wal. Jangan ragu-ragulah. Kalau tanda mati je baca itulah baca dia. Jelaskan aja mim tu. Tidak dengung dan tidak qalqalah. Minkum wal qailin wal lam tanda sukun izhar qamari qailin. Huruf qaf lagi pangkal lidah. Asalnya mad asli qa, kan? Dari atas dengan alif, tapi depan dia ada hamzah. Maka kita baca dengan mad wajib muttasil, sama ada 4 ataupun 5 harakat. Jadi tidak ada ikhtilaf, tidak ada qiraah yang baca 2 harakat pada mad wajib ni tuan-tuan. Jadi nak selamat, tak kira dah dua perkataan ke satu perkataan, kita tetap baca dengan 4 ataupun 5 harakat dengan bacaan Hafs dan Asim tadi, Syatibi, bacaan yang paling mudah sekali, yang masyhur yang kita pelajari ni. Jadi kita baca dengan 4 harakat wujud awalnya wal
ilina ili mad asli nali ikhwanihim huruf alif ataupun hamzah bari bawah i bunyi dia. Jangan li ikhwa, jangan belajar penat dulu alif bawah i, mana ada alif bawah kan. Begitu juga dengan suratul Fatihah kita ihdinas siratal mustaqim. Macam tuan imam kita baca, alhamdulillah baik bacaannya. Ya, jangan kita baca dengan ihdinas pula, ihdinas. Begitu. Jadi di sini bersama di huruf kha. Ini huruf yang kadang-kadang kita tak nak cermat untuk menyebutnya. Tak cuba untuk berusaha untuk sebut. Jangan cuba betul-betul. Kalau tak, kita sebut dengan huruf ha. Liihwa. Jadi bertukar huruf. Mesti bersentuhan pada kerongkong yang paling atas. Saja dua tempat, ada dua huruf pada tempat yang sama, iaitu halqi paling atas, iaitu kha dan gha. Kha dan gha. Huruf ghin dia punya tekanan udara tu daripada makhraj. Gha. Tapi kalau kha daripada belakang makhraj. Kha dilalukan angin tu pada makhraj. Itu beza dia. Jadi li bunyi macam gitu, macam orang buka hak tu lah, senang cerita. Kan? Macam tu lah bunyi dia, macam tu lah. Kalau tak biasa kena biasakan. Dan bezakan mana-mana dalam hafalan kita, dalam surah-surah lazim kita mesti dibetulkan bunyinya tu. Baik. Li ikhwanihim halumma ilaina wa man asli nihim ruha haqi paling bawah mim tanda sukun izhar syafawi. Lagi jelaskan bunyi mim, elakkan dengung, elakkan qalqalah, sebab depan dia bukan huruf mim, bukan huruf ba. Halumma ilaina ruha halqi paling bawah mim sa'du wajibul gunnah. Halumma ma pendekkan, dengung tu yang panjang. Halumma ilaina lin pada suku kata lay tu bunyinya lembut, lunak. Naman asli dua harokat, sad lam ya tanda waqaf, wasal lebih baik ataupun lebih utama daripada waqaf. Kalau nafas tuan panjang sambung lagi baik. Tapi kalau berhenti pun harus berhenti pun harus, tidak ada tak sampai wajib wasal. Berhenti tidak menjejaskan makna, tak ada masalah. Baik. Jadi saya baca tuan-tuan pada mahattah pertama. Mahattah maksud tempat berhenti lah. Pertama dalam ayat yang ke-18 ini. Kita perhatikan tempat-tempat yang kena dengung, mana tempat dia. Ada berapa tempat kena dengung? Ada dua tempat. Nun mati bertemu dengan kaf, ikhfa hakiki dengan kaf. Yang kedua mim yang bersabdu wajibul gunnah, jangan terbabas. Baik. Kemudian satu tempat mad wajib muttasil pada wal qailin. Qa tu baca dengan 4 harokat. Kemudian huruf kha. Huruf kha tu jelaskan bunyi dia. Qad ya'lamu Allahul mu'awwiqina minkum wal qailina li ikhwanihim halumma ilayna. Sila. Qad ya'lamu Allahul mu'awwiqina minkum wal qailina li ikhwanihim halumma ilayna. Alhamdulillah. ولا يأتون البأس إلا قليلا. ولا لا mad apa tuan? Mad asli, dua harokat. Ya'tunal ya hamzah, jangan diainkan dia. Wala ya'tuna
asli. Nal lam tanda sukun izhar qamari. Ba'sa illa huruf hamzah lagi. Ba'sa. Huruf sin nipiskan. Illa qalila. Huruf qaf pangkal lidah. Li man asli. Lan asalnya kita berhenti dengan la mad iwad, 2 harokat. Jadi li dengan la sama panjang, 2 harokat. Jangan lebih la itu daripada li. Wala ya'tuna al-ba'sa illa qalila. Sila. Jadi sa tu pendekkan dengan ba'sa illa. Kedengarannya ada yang panjang. Sebelah sini tak tahu siapa. Sebelah sini alhamdulillah mantap. Jadi kita ulang balik sekali lagi. Huruf sa tu pendek. Jadi kat situ tadi nampak kat situ, fokuskan supaya tidak ada kesalahan. Wala ya'tuna al-ba'sa illa qalila. Sila. Jadi biasanya begitulah, yang mungkin kurang kemahiran ataupun kurang mahirlah membaca panjang pendek ni tuan-tuan. Kebanyakannya pada hujung perkataan. Yang pendek biasanya dipanjangkan. Tapi jangan risau, jangan putus asa, teruskan tuan-tuan. Teruskan baca Al-Quran, teruskan belajar. Mudah-mudahan kita diberikan pertolongan oleh Allah SWT, pengampunan, pembelaan nanti di hari kiamat insya-Allah. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita terus lihat pada harfiah ataupun makna prakata surah Al-Ahzab ayat yang ke-17 ini, ayat yang ke-18 ini. Qad ya'lamullah, sesungguhnya ya'lamullahul mu'awwiqin, Allah mengetahui al-mu'awwiqin, yakni orang-orang yang menghalangi, maksudnya yang malah berjuang, minkum wal qailina li ikhwanihim, dan orang-orang yang berkata kepada saudara-saudara mereka, halumma ilaina, marilah kepada kami. Bukan dia sahaja yang malas nak berjuang, tapi dia mengajak pula orang lain supaya sama-sama malas, sama-sama mengelakkan diri daripada peperangan. Wala ya'tunal ba'sa illa qalila, dan mereka tidak mendatangi al-ba'sa, bahaya yakni peperangan itu, kecuali sedikit sebentar sahaja untuknya. Maksudnya apa? Mereka itu dapat mengelakkan daripada kesusahan dalam peperangan itu. Mereka tidak dapat mengelakkan kesusahan itu melainkan sedikit sahaja. Sekejap sahaja mereka akan dapat kesenangan, tetapi di akhirat nanti mereka akan dapat kesusahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Ahmad Suhail Haji sebut dalam Abrul Asir, setelah Allah mengkhabarkan kepada Rasulnya akan kata-kata orang-orang munafik kepada penduduk Madinah dan menyuruhnya supaya memberi pengajaran kepada mereka, maka di sini Allah memberikan peringatan kepada orang-orang yang mencuba mengkhianati Allah dan Rasulnya dengan menyatakan bahawasanya Allah mengetahui dengan sebenarnya siapakah orang yang munafik itu, iaitu yang berpura-pura sebagai orang Islam kerana ada menyertai orang-orang mukmin dalam peperangan, walhal ia sangat membenci agama Islam. Ini orang-orang munafik, perangai orang-orang munafik. Nampak bersama-sama dengan orang Islam, tapi sebenarnya dalam hati mereka membenci agama Islam itu. Begitu pula Allah tahu akan kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang munafik kepada penduduk Madinah, iaitu kata mereka, marilah kamu kembali kepada kami seperti keadaan hidup kita yang lama dalam kesesatan dan syirik dahulu. Tinggalkan sahaja Muhammad, tinggalkan
sahaja Muhammad itu sendirian. Jangan kamu ikut dia berperang, kerana kami khawatir kamu tewas dan binasa. Ini dah lah tak nak pergi, tapi dia meruntuhkan semangat pejuang-pejuang yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hubungan ini Qatadah telah berkata, adalah orang-orang munafik itu telah mengatakan kepada sahabat-sahabat mereka kaum Ansar daripada penduduk Madinah, tak lain Muhammad dan sahabat-sahabatnya hanyalah tulang belaka. Kalaulah merupakan daging, habislah dibaham oleh Abu Sufyan dan sahabat-sahabatnya. Mereka sindir bilangan orang-orang Islam sedikit, mudah dikalahkan. Dia kata begitu, ya. Dia kata tulang aja. Sebab tu tak nak layan Muhammad dengan rakan-rakan dia ni, dengan sahabat-sahabatnya. Kalau tidak, kalau ada daging, maksudnya ada kelebihan dan sebagainya, ada kekuatan, dah habis dah dibaham oleh Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan dengan sahabat-sahabatnya, orang musyrikin ni, katanya tak nak layan Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dan para sahabat itu, disebabkan mereka tu kecil je, masalah kecil je bagi mereka, tak payah dilayan gitu je. Itu sahaja mereka menyindir. Sebenarnya mereka takut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, tapi mereka sahaja membuat hilah kerana takut berdepan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Tapi mereka jadikan hujah itu supaya bangsa mereka ataupun golongan yang dahulunya bersama mereka tinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang munafik itu. Maka Allah menyebut dengan firman-Nya, wala ya'tunal ba'sa illa qalila, dan mereka tidak datang berperang kecuali sedikit sahaja. Yakni orang-orang munafik itu kalaulah ikut sama-sama berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanyalah dalam tempoh yang singkat sahaja, dia kata. Mereka cuma menunjuk-nunjukkan muka biar kelihatan dan ternampak oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar tulus untuk berperang. Ini perangai orang munafik itu, tuan-tuan. Kita jangan ikut perangai orang munafik. Kadang-kadang bila kita datang gotong royong ke apa-apalah, ini nak tunjuk muka je. Kalau tak jangan orang tahu sangat pula kita tak datang. Biar nampak muka. Time ada ambil gambar je, ni mesti kena ambil ni, mesti kena sama-sama ambil gambar. Ni dah ada gambar ni, lepas ni boleh balik dah ada gambar boleh balik, kata dah ada bukti dia kata. Jangan begitu. Sebab itu ciri-ciri orang munafik yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan munafik kalau buat gitu, tuan-tuan, tapi ciri-ciri itu ada. Mudah-mudahan dapat dielakkan. Jadi kalau kita masuk dalam satu pertubuhan, jemaah surau lah tu umpamanya, betul-betul komit, betul-betul kalau ada apa gotong royong dan sebagainya, buat daripada awal sampai habis sama-sama, kecuali kalau ada keuzuran dan sebagainya, minta izin dan sebagainya. Begitu adab kita. Itu adab kita. Adab kita dengan banyak ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak sebut sikit adab kita dengan Al-Quran. Adab kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ni adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, kalau kita tak ada apa-apa yang penting, duduklah dengar. Kalau ada benda yang penting sangat, sekarang ni tak ada benda yang sangat penting rasanya, kan? Nak hantar anak tuition pun tak ada. Kat rumah semua belajar sekarang. Sekarang mak bapak dah hebat-hebat dah buat tuition untuk anak-anak sendiri sekarang, kan? Jadi tak perlu hantar lagi dah. Jadi duduklah kita sama-sama dengar. Kalau kita bercakap dengan orang, tiba-tiba orang tu belah gitu je, apa perasaan kita, tuan-tuan? Kan? Belah gitu je, kecil hati. Apatah lagi Allah Subhanahu wa taala, bila mana ayatnya disebut, kita buat tak tahu je. Ataupun kita sambil berbual dan sebagainya. Sebab itu jadi satu perkara yang kurang baik sebenarnya. Ataupun bukan kurang baik lah, kasar sikit lah, kurang hajar sebenarnya. Bila mana ayat Allah Subhanahu wa taala dibaca, kita berbual, kita duduk tinggal buat dono dan sebagainya. Begitu juga dengan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu bercakap ikut hawa nafsu dia,
tapi apa yang diperkatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila hadis dibaca, contohnya ada majlis ta'lim dan sebagainya, masjid ni ada tak? Kalau tak ada apa-apa program lepas subuh kan, bacalah satu hadis. Bila mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun begitu, dengarlah, duduk sekejap. Kan? Sebab tu ada adab dia. Kalau orang jemaah tabligh ni, dia ada adab dia. Kalau nak keluar bila mana majlis ta'lim sedang berjalan, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dibaca, nak keluar kena angkat tangan, bagi isyarat angkat tangan. Adab kita kepada kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang yang baca tu, orang yang baca pun satu juga, kan? Dia tengah baca tiba-tiba bangun semua, kecil hati dia. Tapi kita nak fokus kepada apa? Kalam Nabi, seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berucap. Tiba-tiba kita bangun je lari semua, kan? Tadi sembahyang ramai, tiba-tiba baca hadis mencabut semua. Macam mana sikap kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adab kita, itu antaranya. Jadi begitu juga dengan apa yang kita sertai dan sebagainya. Kalau tidak ada apa halangan, tidak ada apa alasan yang munasabah, eloklah kita buat sampai habis. Sama-sama kita, apa orang kata, berat sama dijunjung, ringan sama dijinjing. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perangai orang-orang Yahudi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak begitu. Mereka cuma menunjuk je. Kalau pergi perang pun tunjuk sekejap je. Lepas tu buat alasan macam-macam nak balik dan sebagainya. Seperti mana yang kita baca ayatnya sebelum ini, mereka balik sebab alasannya apa? Rumah tak berkunci dan sebagainya. Dan disambung sini kata Syekh Ahmad Sunhaji, tetapi awas, bila berlengah dan terlalai sahaja para sahabat itu dari memperhatikan mereka, maka orang-orang munafik itu masing-masing cabut lari dengan cara senyap-senyap dan sembunyi-sembunyi. Tiba-tiba dah tak ada je, kan? Tadi macam ada, dalam gambar ada, kan? Tiba-tiba dah tak ada dah. Bila masa dia tak ada ni, kan? Tak tahu bila tak ada. Itu perangai orang-orang munafik. Kalau betul-betul ada alasan yang kukuh, beritahulah betul-betul, beritahu alasan yang sepatutnya jadi alasan lah kepada perkara yang lebih kuat daripada perkara yang kita sedang lakukan. Kalau alasan untuk keluar daripada perang, kena datangkan alasan yang lebih penting daripada perang. Ada tak tuan-tuan? Alasan lebih penting daripada peperangan? Ada, kan? Contoh sakit dan sebagainya, orang yang buta, orang-orang yang awam, orang yang tak dengkut kakinya, itu antara orang-orang yang tidak wajib pergi ke medan perang dan sebagainya. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni Allah SWT tunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ciri-ciri orang munafik. Siapa sebenarnya kawan, siapa sebenarnya lawan, yang berada sama-sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah, terutama sekali khususnya dalam perang Ahzab itu. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi terus ayat yang ke 19. Cukup dalam masa ni, macam tak cukup je ni. 5 minit lagi, insya-Allah kita laju sikit. Dapat baca pun alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ashihatan 'alaikum, ashihatan 'alaikum. Huruf shin. Ashih, huruf ha pertengahan kerongkong. Jangan baca dengan ha. Ashihha. Ini sabdu ni tuan-tuan, bacaan dia tidak boleh kita putuskan. Bunyi dia tak boleh putus. Sabdu seolah-olah boleh kita sebutkan mati dengan baris atas lah. Tapi kalau mati dia boleh putus. Tapi bila bersabdu ni, matinya tu hidup. Matinya hidup macam pula tu. Maksudnya matinya tu tidak boleh diputuskan dengan huruf ha tadi yang berbaris atas. Ashihha begitu. Jangan ashihha, itu putus. Ashihatan 'alaikum, tanwin tegak tu menunjukkan depan dia huruf izhar. Kita kena baca dengan jelas bunyi nun yang ada pada tanwin. Bunyi nun yang ada pada tanwin. Ashihatan 'alaikum. Sila.
فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم. Baik, satu persatu. Wa idza jaa, za hujung lidah satu hujung gigi atas, mad asli. Jaa mad wajib muttasil, tadi kita jumpa, kita baca dengan 4 tanwin harakat, 4 harakat wajul aulanya. Ni pun sama, 4 harakat kita baca. Al khaufu, al izhar, lam tu infitah, terbuka. Al khaufu ra'aitahum, kha. Tuan-tuan jangan baca khaw. Jangan, salah kalau baca gitu. Jangan baca khaw itu. Kalau baca khaw maksudnya kha di atas kha. Salah lah. Kha di atas kha. Jadi khaw saja. Jadi dah dekat bunyi dia, khaw. فإذا جاء الخوف رأيتهم, ra tafkhim, ay lin tahum, ha halki paling bawah, mim tanda sukun izhar syafawi, yanzuruna, nun hilang tanda mati sebab jumpa dha, ikhfa hakiki dengan dha. Jadi fokus pada makhraj huruf dha, hujung lidah sentuh hujung gigi atas, itbaq, muncungkan bibir kita. Jadi ikhfa-nya pun yaudhu, tebal, jangan yaudhu, tak sesuai. Jadi dia fleksibel tentang ikhfa-nya, sesuaikan dengan huruf ikhfa tu sendiri. Jadi huruf dha ni tebal, yaudhuruna, dhu hujung lidah satu hujung gigi atas, jangan pada langit, yang